Assalamualaikum, salam hormat. Apa khabar keluarga Malaysia? Alhamdulillah kita bersua kembali dalam Bicara Diari dan Rawat. Seperti biasalah setiap minggu kami bawakan kepada anda topik berkaitan dengan kesihatan yang sangat baik untuk kita ketahui ataupun kongsi bersama demi kesejahteraan kita semua keluarga Malaysia. Dalam usaha kita masih lagi berperang untuk memerangi pandemik COVID-19 ini, sudah pastinya kita juga ingin mengetahui berkenaan situasi semasa statistik ataupun kes baharu COVID-19 dalam negara. Seperti yang kita sedia maklum, 27,179 kes baharu dilaporkan dengan 99.73% merupakan kategori 1 dan 2, manakala 0.63% merupakan kategori 3, 4 dan 5. Ini merupakan satu perkara yang perlu kita berikan perhatian selain penekanan kita bersama terhadap pematuhan SOP, pengamalan norma baharu, pengambilan dos penggalak dan juga seperti yang kita sedia maklum juga program imunisasi khususnya untuk kanak-kanak sedang pun giat dilaksanakan, khususnya untuk kita memberikan perlindungan yang lebih optimum dan juga menyeluruh kepada semua keluarga Malaysia daripada virus COVID-19 ini. Pada malam ini, insya-Allah kita akan bawakan kepada anda topik berkaitan dengan AEFI ataupun kesan adverse susulan imunisasi. Adakah kita perlu risau ataupun tidak? Insya-Allah malam ini selama 1 jam kita akan bawakan pencerahan yang lebih mendalam kepada anda semua untuk kita memahami dengan lebih lanjut berkenaan AEFI ini. Jadi, teruskan kesetiaan anda bersama kami. InsyaAllah kita sebentar saja lagi bersama dengan pakar kita yang sudah pun bersedia untuk memberikan pencerahan yang lebih jelas kepada kita berkenaan AEFI. Adakah kita perlu takut ataupun tidak? Kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama dengan tetamu kita di studio. Ya, kesan AEFI, kita perlu takut ataupun tidak, itu persoalan dan juga perkara yang perlu kita ambilkan perhatian pada malam ini untuk kita dapatkan pencerahan daripada pakar kita di studio pada malam ini. Sudah pasti yang kita bersama dengan 2 orang tetamu, iaitu Dr. Azwana Ramli yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Kanan Seksyen Pharmacovigilance Bahagian Regulatori Farmasi Negara KKM, dan juga Dr. Punita Ari Nima yang merupakan pakar perubatan keluarga Klinik Kesihatan Semenyih. Baik, terima kasih kerana sudi bersama kita dalam Bicara Diari dan Rawat. Sepastinya topik ini sangat penting untuk kita ketahui, untuk kita kongsikan kepada seluruh keluarga Malaysia. Mungkin untuk permulaan ni, Doktor, mungkin Doktor boleh berikan pencerahan. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan AEFI ini? Okey. Terima kasih Cik Menawar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Kalau kita bercakap tentang AEFI ni, suka saya ingatkan sebagai pembukaannya lah. Kesan samping AEFI ni kesan sampingan. Jadi kita kena ingat kesan sampingan ni berlaku untuk semua jenis ubat-ubatan dan vaksin, dan termasuk juga vaksin COVID-19. Jadi benda ni bukan perkara baru lah. AEFI itu bukan perkara baru. Tetapi kalau kita nak definasikan AEFI ni sebenarnya singkatan kepada Adverse Events Following Immunization dalam bahasa Inggerisnya, atau seperti Cik Munawar sebut tadi, kesan adverse susulan imunisasi. So maksudnya ia adalah kesan samping yang dialami oleh penerima vaksin selepas mereka mengambil vaksin tersebut. Tetapi diingatkan bahawa dia tidak semestinya disebabkan oleh vaksin atau produk tersebut. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab dia ada mungkin sebab-sebab lain yang menyebabkan, dan proses imunisasi itu yang menyebabkan kesan samping tersebut. So contohnya, kadang-kadang penerima vaksin dia rasa takut dengan suntikan, dengan proses vaksin tersebut, dan mungkin dia rasa dia ada kesan lah, mungkin dia rasa mual, pitam. So itu pun juga dipanggil AEFI. Dan kadang-kadang juga kita tahu itu kita panggil stress related reactions lah. Kadang-kadang ada juga yang berlaku di mana kesan tu dia berlaku, dia panggil coincidental, kebetulan dia berlaku semasa selepas pengambilan vaksin lah. Contohnya kadang-kadang dia sebenarnya memang penyakit dia dah ada macam tu, tiba-tiba benda kesan tu berlaku memang betul-betul selepas dia mengambil vaksin tersebut. Jadi kalau kita tengok macam tu, nanti mungkin Dr. Punita boleh kongsikan dengan kita di PPV, di klinik, apa kesan-kesan yang nampak lah. Jadi kalau kita tahu macam tu,
Jadi kadang-kadang bila orang kata saya mengalami AEFI, kita jangan terlalu cepat mengatakan dia disebabkan oleh vaksin tersebut. Sebab sebenarnya dia mungkin disebabkan oleh kesan-kesan lain yang berlaku semasa proses vaksinasi dan juga sebab kesan-kesan lain lah. Jadi kadang-kadang tak adil lah kalau kita kata dia kena kesan ni sebab semalam dia ambil imunisasi dan kita terus katakan ini disebabkan oleh vaksin tersebut. Dan saya rasa kadang-kadang tak adil juga pada kita punya program imunisasi sebab macam menakut-nakutkan orang yang sebenarnya dia bukan disebabkan oleh vaksin tetapi adalah kesan-kesan lain. Jadi AEFI ini merangkumi semua jenis kesan-kesan ini yang berlaku selepas pengambilan vaksin. Ada yang secara kebetulan, ada yang betul memang kesan dia. Mungkin kesan produk tersebut, mungkin kesan kualiti vaksin tersebut. Itu AEFI secara ringkasnya lah. Okey, itu secara mukadimahnya lah berkenaan AEFI ini. Okey, seperti doktor nyatakan tadi, kita perlu berlaku adil lah. Sebagai keluarga Malaysia, kita perlu mendapatkan maklumat yang sahih dan tepat berkenaan kesan AEFI. Jangan melulu-lulu untuk membuatkan sebarang andaian di luar sana. So, pastinya bercakap berkenaan AEFI ni, doktor, bila individu mendapatkan suntikan vaksinisasi, mungkin doktor boleh terangkan dari segi kesan AEFI ini, adakah ianya berbeza untuk setiap individu ataupun ianya boleh dikaitkan dengan peringkat umur, doktor? Okey. Kalau tadi Dr. Azwana terang pasal AEFI, okey, saya nak cakap dulu pasal vaksin. Apa tu vaksin? Apa isi kandungan dalam vaksin tu kan? Kenapa orang mengalami AEFI atau kesan samping? Secara bahasa ringkas adalah kesan samping. Okey, dalam satu ampul atau satu botol vaksin ni biasanya ada bahan aktif. Bahan aktif ni terdiri daripada antigen ataupun virus yang sudah dilemahkan. Okey, mungkin mengandungi sebahagian daripada virus itu. Okey, mengandungi stabilizer untuk stabil. Okey, adjuvant, bahan untuk preservative. Sebab kita tahu vaksin ni bukan kita buat hari ini di kat kilang dan terus dibawa dan diberikan kepada semua orang. Semua jenis vaksin ataupun semua jenis ubat mengandungi bahan-bahan ini. Okey, so bila terjadi kesan samping ni, mungkin seseorang itu ada alahan atau ataupun badan dia tidak sesuai untuk salah satu daripada bahan-bahan yang terkandung dalam ni, ataupun seperti yang Dr. Azwana terangkan tadi, mungkin adalah daripada perkara-perkara lain. Okey, so kembali kepada soalan Cik Munawar tadi, sama ada vaksin ni memberikan kesan samping yang berbeza ke setiap individu. Kalau macam tu, kalau kita tengok dalam seharian, sebab sekarang hampir semua orang yang kita tanya pun dah ambil at least dos pertama dan dos kedua mesti dah wajib lah. Sekarang macam dah wajib kan, dah ambil. Lepas tu bila kita bincang hari tu lepas ambil vaksin, apa kesan samping? Memang berbeza. Ada orang yang mengatakan demam, ada yang sakit kepala, ada yang loya, berbeza-beza. Kenapa ini terjadi? Kenapa berbeza? Kita semua manusia, patutnya samalah kan? Tidak. Kalau kita bandingkan diri saya dengan Cik Munawar pun, kita adalah manusia, tapi kita berbeza secara individu. So pastinya kesan samping yang kita alami juga pasti berbeza. Kalau kita tengok dari segi pelaporannya, pelaporan kesan samping di Malaysia tidak jauh berbeza dibandingkan dengan negara-negara yang sudah awal memulakan program vaksinasi COVID ini. Contohnya di Amerika, di United Kingdom, di Vietnam and so on. Okey, so apa yang kita dapat daripada pelaporan negara-negara itu? Okey, contohnya di Amerika, mereka mendapati golongan yang berusia 30 tahun sehingga 60 tahun membuat lebih banyak pelaporan untuk kesan samping. Okey, tapi 30 tahun hingga 60 tahun ni adalah jurang yang besar ya, 30 hingga 60 tahun. 30 tahun tu. Dari 30 tahun hingga 60 tahun ni, golongan yang berusia 40 hingga 49 tahun paling banyak membuat pelaporan AFI. Okey, nombor 1. Nombor 2. Golongan yang berusia 11 tahun ke bawah membuat pelaporan yang paling rendah. Okey, sebab yang dilaporkan biasanya adalah ibu bapa kan.
Okey, apa yang mereka lihat dan yang dialami oleh anak-anak mereka. Okey, kalau kita bandingkan dengan jantina, lelaki dan perempuan, siapa yang paling banyak buat pelaporan? Apa pendapat Encik Munawar sendiri kalau lelaki dan perempuan? Oh, mungkin lelaki? Lelaki. Salah lah. Oh, salah. Ya. Sebab paling banyak pelaporan adalah dibuat oleh golongan wanita. Oh. Okey. So ini adalah antara perbezaan secara individu. Selain daripada itu, apa faktor-faktor yang menentukan boleh terjadinya kesan samping ya, psikologi seseorang. Psikologi. Macam saya waktu bekerja dekat PPV di Sarawak dulu, saya bekerja di Sarawak sebelum ni. Di sana biasanya orang yang datang tu dia takut. Bila dia takut, lepas kena vaksin je dia debar-debar, berpeluh-peluh. Bila kita cek tekanan darah tinggi, okey, rasa pening lah, pitam. Itu untuk vaksin dos pertama. Tapi bila orang yang sama datang untuk vaksin dos kedua, sebab kita dah tahu kan mereka ada tanda-tanda yang ni, so kita lebih hati-hatilah, lebih teliti dengan orang-orang ni. Untuk dos kedua dah tak ada pula. Oh. Padahal dos pertama dan dos kedua ni sebenarnya adalah jumlah yang sama. Jumlah vaksin yang diberikan adalah sama. Dos pertama, dos kedua dan dos ketiga. Kenapa terjadi ini? Sebab psikologi mereka. Selain daripada tu, ada juga kajian mengatakan bahawa cara hidup, gaya hidup kita, sama ada kita mengamalkan gaya hidup yang sihat atau kita merokok, juga mempengaruhi kesan samping yang boleh dialami oleh seseorang. Selain daripada itu, jenis vaksin yang diambil. Kita tahu daripada kita dah berapa tahun, dah 2 tahun pun kita dah tak ingat dah kan, dah 2 tahun lebih kita dengan COVID dan setahun lebih dengan immunisation program semua ni. Kita tahu bahawa setengah vaksin menghasilkan kesan samping yang berbeza. Secara umum kesan samping adalah sama. Okey, tapi setengah vaksin menghasilkan kesan samping yang berbeza. Contohnya untuk Pfizer, kita tahu perikarditis atau myokarditis atau peradangan pada dinding jantung adalah lebih tinggi pada kombinasi Pfizer. Tapi pada golongan mana? Berumur 13 tahun ke atas dan lelaki. So lelaki muda. Alright. Kalau kita ambil AstraZeneca, AstraZeneca ada pelaporan untuk pembekuan darah, trombosis, okey, pembekuan saluran darah. Tapi golongan tertentu, usia 30 atau 40 tahun ke atas, dalam golongan tu. Alright. So itu adalah antara perkara-perkara yang perlu kita fikirkan. Dan akhir sekali, ada juga orang yang ambil ubat-ubat daripada over the counter, okey, atau ubat-ubat yang lain selain daripada vaksin. So itu juga boleh mempengaruhi kesan samping. Sebab kesan samping ni macam Dr. Azwana cakap tadi, dia adalah sebarang kesan yang diorang alami setelah mengambil vaksin. Kalau saya ambil vaksin, lepas tu saya rasa sakit kepala, mungkin sakit kepala tu sebab saya tak tidur malam tadi, boleh juga saya laporkan sebagai AEFI. Okey, itu antara pencerahan awal ya. Doktor, berkenaan AEFI ini ataupun kesan adverse susulan imunisasi. Selepas ini banyak lagi pencerahan yang akan kami bawakan kepada anda, tapi terlebih dahulu kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, terus kekal setia bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat. Alhamdulillah, keluarga Malaysia masih lagi bersama bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat untuk kita membicarakan berkenaan kesan AEFI. Adakah kita perlu takut ataupun tidak? So pastinya doktor, bila kita bercakap berkenaan kesan AEFI ini, mungkin kita boleh lanjutkan terlebih dahulu persoalan daripada dalam kalangan masyarakat kita berkenaan vaksinisasi ini. Sebab kita sedia maklum, kita telah menjalankan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini sejak tahun lepas lagi. Mungkin ada lagi dalam kalangan masyarakat kita di luar sana yang masih takut ataupun meragui berkenaan keselamatan vaksin. Jadi peranan NPRA dalam hal ini bagaimana, doktor? Okey. Ya, hari ini kita nak kenal AEFI dan kita nak kenal vaksin itu sendiri, supaya saya rasa kalau kita kenal apa kesannya, apa vaksin ni, harapnya kita akan lebih tak gementar lah untuk mengambil vaksin ini. Terutamanya tadi Dr. Bunda kata dos pengalak ni ramai orang risau kan. Okay. So untuk vaksin, ubat-ubatan dan vaksin termasuk vaksin COVID-19 sebelum dipasarkan, sebelum digunakan di Malaysia, dia mesti berdaftar dahulu. Jadi kalau kita tahu di Malaysia kita ada Badan Regulatory Pharmaceutical yang menjaga pendaftaran ubat-ubatan ni. Macam negara lain juga. Negara lain ada US FDA, ada EMA. Ini badan-badan yang memastikan
ubat yang hendak didaftarkan tu betul-betul selamat. Macam mana kita buat? Kita teliti dulu segala bukti-bukti yang ada, kajian klinikal. Kita pastikan produk-produk ni termasuk produk vaksin COVID-19 tadi tu selamat untuk digunakan, berkesan, selamat dan berkualiti untuk digunakan. Jadi kita ada proses yang kita orang panggil agak ketat lah untuk memastikan produk-produk ni semua memenuhi syarat-syarat yang kita letakkan tadi. Jadi kita tak perlu takut lah sebab maksudnya kita banyak sebenarnya produk-produk yang cuba untuk mendaftarkan syarikat yang cuba untuk mendaftarkan produk-produk mereka, tetapi kenapa kita pilih produk-produk yang kita pergunakan sekarang? Sebab produk-produk inilah yang terbukti keberkesanannya, keselamatannya. Sebab tu kita pilih mereka untuk kita gunakan di dalam program imunisasi kita. Jadi saya rasa mungkin saya sebut nama-nama dia tu supaya kalau kita dah kenal nama dia, kita tak takut sangat kan. Jadi kita ada Comirnaty daripada Pfizer, kita ada AstraZeneca, lepas tu kita ada Coronavac, ramai orang nak Coronavac kan. Lepas tu kita ada lagi dua, mungkin orang tak perasan, Covidesia dengan Covilo. Jadi kalau mungkin itu satulah yang kita buat di MPRA, yang memastikan produk-produk ni semua selamat untuk digunakan. Jadi kita tak perlu risau. Lagi satu perkara yang tadi Cik Nawal susah nak sebut, pharmacovigilance ni, di mana saya bertugas ni. Selepas produk ni didaftarkan dan digunakan, kita akan pantau keselamatan produk-produk ni. So macam mana kita pantau? Salah satunya adalah sebab tu kita minta pengguna, penerima vaksin ataupun doktor yang merawat melaporkan kesan AEFI tadi supaya kita dapat memantau keselamatan secara keseluruhannya di MPRA untuk memastikan produk-produk vaksin ini terus selamat untuk kita guna. Sebab kita memang di Section Pharmacovigilance dan di MPRA kita ada pegawai-pegawai yang juga memantau isu-isu keselamatan yang berlaku di peringkat global. Sebab tu kita selalu bandingkan kita punya data, tengok banding data. Kita kata Pfizer ada menyebabkan radang lapisan jantung. Kita tahu benda tu berlaku. Kita dulu sebelum masa di dalam kajian klinikal, radang jantung ni tidak dikesan semasa kajian klinikal. Cuma selepas pharmacovigilance dan dia panggil surveillance keselamatan dijalankan selepas penggunaannya, baru isu radang jantung ni dikesan. So pemantauan keselamatan selepas penggunaan itu pun penting, di mana itu pun dijalankan di MPRA untuk memastikan produk-produk vaksin ni terus selamat untuk kita. Jadi kalau katakanlah produk ni ada isu keselamatan yang perlu dilunaskan, diambil perhatian, kita akan ambil tindakan yang bersesuaian lah. Contoh macam dalam clinical trial kita dapat kesan yang vaksin Pfizer contohnya menyebabkan anaphylaxis ataupun allergik yang teruk. Tapi bila kita tahu benda tu, jadi bila kita jalankan program imunisasi kita minta penerima vaksin duduk dulu 15 hingga 30 minit. Macam mana kita buat keputusan untuk menjalankan pemerhatian selama 30 minit tu? Sebab berdasarkan kepada maklumat isu keselamatan semasa kajian klinikal dijalankan. Jadi sebab tu penting pemantauan ini. So macam contohnya yang myocarditis tadi, bila kita kesan daripada isu keselamatan global dan kita tengok di Malaysia pun ada beberapa kes yang melaporkan myocarditis. Jadi awal-awal masa program imunisasi dulu, apa kita buat? Kita keluarkan macam surat dan berkeliling, kita panggil safety alert kepada semua doktor, semua pusat pemberian vaksin, mengatakan okey,
maklumkan kepada penerima vaksin ataupun beri nasihat untuk supaya kalau selepas menerima vaksin jangan membuat aktiviti-aktiviti yang berat sebab takut memburukkan kesan myocarditis tadi. So jadi itu maksud saya kita tak perlu takutlah. Satu, kita telah vaksin-vaksin ini dah melalui penilaian yang ketat, itu satu, dah selamat dan boleh digunakan, dan kita pun terus memantau keselamatan vaksin tu. Sebab tu kita galakkan semua doktor dan penerima vaksin sendiri laporkanlah kesan-kesan tu sebab ini yang maklumat yang akan membantu kita memastikan vaksin ini terus selamatlah. Itu pasal keselamatan. Ya. Baik doktor, bila kita bercakap berkenaan keselamatan ini juga penting untuk kita war-warkan juga kepada masyarakat di luar sana selepas mereka mengambil vaksinisasi, apakah antara kesan-kesan AEFI yang perlu mereka berikan perhatian? Sebab kita sedia maklum ada kesan yang dianggap ringan dan juga ada yang kesan yang dianggap sebagai serius. Jadi pencerahan doktor, bagaimana doktor? Okey, kalau kita AEFI ni atau senang sebut kesan samping. Ya. Yeah. Okey, kalau kita bicara tentang kesan samping ni memang seperti Encik Munawar cakap tadi, ada kesan samping yang ringan dan ada kesan samping yang serius. Kedua-dua ni memang di-capture oleh NPRA. Okey, bila kita sebut kesan samping ringan adalah antara kesan samping yang selalu terjadi. Kebanyakannya akan mengalami kesan samping ringan ini. Okey, antaranya adalah demam. Okey, ini paling utama. Orang komplain ada demam, mengadu demam. Nombor dua, sakit kepala. Sakit kepala, sakit di tempat yang disuntik. Okey, lepas tu rasa bengkak di tempat yang disuntik, rasa lenguh, rasa letih. Diorang kata lepas balik kena vaksin tu nak tidur, nak rehat macam tu kan. Ada juga yang melaporkan ada bengkak kelenjar limfa ada bengkak kelenjar limfa dekat ketiak mereka. Ada yang kata rasa debar-debar. Ada juga yang mengalami macam tadi saya sebut kerana psikologi atau kita panggil ISRR, immunization stress related response, dia kerana stres. Terjadi kerana stres. Ini adalah antara kesan-kesan samping yang ringan dan sering berlaku. Okey, tetapi saya tak nafikan juga ada juga kesan samping yang lebih serius. Okey, contohnya yang tadi Dr. Azwana sebut tadi, myocarditis ataupun pericarditis di mana terjadi peradangan pada dinding jantung seseorang. Tapi tadi saya dah bagi tahu yang ini bila kita capture data seringnya terjadi pada golongan yang berusia 13 tahun ke atas dan golongan lelaki yang berusia muda lah. Okey, kemudian trombosis atau pembekuan pada saluran darah mereka. Okey, dan juga anafilaksis ataupun apa kita sebut, alahan yang sangat serius. Kalau biasa alahan yang biasa-biasa tu dia rasa gatal-gatal macam tu kan. Tapi ada juga boleh alahan sampai sesak nafas, sakit dada, pengsan, dapat sawan macam tu. Ini adalah antara kesan samping yang serius yang juga perlu dilaporkan, yang akan dipantau dan dilaporkan. Okey. So kalau dari segi data berapa banyak tu mungkin Dr. Azwana tahu lebih lanjut. Tapi apa yang saya tahu, pelaporan di Malaysia untuk kesan samping ringan maupun serius tidak jauh berbeza daripada negara-negara lain seperti Australia, Singapura, lagi mana, Jepun, semua ni. Betul. Kalau mungkin saya boleh kongsikan statistik sikit lah berkaitan pelaporan AEFI di negara kita. Sebab sekarang apa yang MPRA buat, kita setiap minggu kita akan keluarkan statistik pelaporan AEFI yang kita terima lah supaya semua orang tahu apa tu pelaporan-pelaporan ni, apa yang dilaporkan, apa kesan-kesan yang ditemui kan. Jadi setiap minggu kita akan keluarkan statistik ni setiap hari Rabu. Hari ni adalah kalau nak pergi tengok di KKM punya website ada statistiknya. Jadi kalau secara keseluruhannya sekarang kita dah
dos yang telah digunakan ada lebih kurang 65 juta dah. Lebih 65 juta dos telah diberikan. Sebab kita kalau kita sebut pelaporan, jumlah laporan kita kena tahu dos itu. Sebab kita lagi banyak orang menggunakan, lagi banyaklah laporan. Jadi kadang-kadang orang tengok banyaknya laporan, tapi sebenarnya sebab dos banyak digunakan. Sebab tadi masa Dr. Punita bincang masa yang awal tadi tu, memang betul dia jumlah pelaporan memang berkait rapat dengan dos tu diberi kepada siapa, banyak mana diberi. Sebab contohnya kalau macam katakan dulu masa kita mula memvaksinasi golongan tua, masa tu kita nampak banyak ada peningkatan lah. Sebab masa tu seperti kita bincang tadi, AFI ni mungkin juga kesan-kesan yang disebabkan penyakit sedia ada. Jadi orang tua banyak comorbidity, jadi banyaklah laporan. Jadi balik kepada statistik tadi kan. So selepas 65 juta ni, kita telah menerima laporan daripada sistem NPRA. Ini bukan yang MySejahtera, ini sistem NPRA sendiri. Kita telah menerima lebih kurang 25,000, lebih daripada 25,000 laporan. Tetapi bunyinya macam banyak. Tapi 93% adalah kesan-kesan yang ringan, yang tidak serius, yang macam Dr. Punita sebut tadilah, demam, sakit kepala. Sebab ini pun memang dilaporkan. Memang kita terima juga sebab seperti kita bincang tadi, walaupun kesan tu mungkin bukan disebabkan produk vaksin tu sendiri, tapi kita pantau juga kadang-kadang ada kesan yang mungkin disebabkan proses vaksinasi, katakanlah mungkin pemberian suntikan tu menyebabkan bengkak, dan kita nampak ada pelaporan, kluster pelaporan kita panggil, dan kita boleh jalankan siasatan tak apa sebab ada kluster berlaku di situ. So semua laporan tu penting. Jadi majoritinya memang kesan-kesan yang kesan samping yang memang ringan saja, tidak serius. Tapi bukan kata tak ada, yang serius tu ada. Betul. Dalam 1,700 macam tu yang kita telah terima. Tapi laporan serius ni sebab dia dikategorikan, dia ada cara-cara mengkategorikannya serius dengan tidak serius. Jadi kita ikut kategori yang disarankan oleh WHO lah. Jadi kebanyakan kes serius yang dilaporkan itu adalah kes yang memerlukan kemasukan ke hospital. Tapi kadang-kadang sebenarnya tak serius pun, tetapi dia kena masuk ke hospital memenuhi kriteria. Memenuhi kriteria tu. Jadi mereka dapat rawatan di hospital. Jadi memang percentage-nya dalam 7% saja, memang rendah. Tetapi yang kes serius tu macam Dr. Punita sebut tadi, contohnya myocarditis. Kalau kita kesan awal, kita masukkan ke hospital, myocarditis memang senang dirawat. Semua pesakit yang dilaporkan menghadapi myocarditis, terkesan dengan myocarditis tu, semuanya dalam 2-3 hari selepas rawatan mereka rehat, sama ada rehat atau menerima rawatan di hospital dan telah sembuh dengan sempurna dalam beberapa hari. Apa yang penting yang ditekankan oleh doktor itu tadi, peratusan besar daripada laporan kesan EFI adalah daripada simptom-simptom ringan sahaja. Itu yang akan kita lanjutkan sebentar saja lagi, doktor, untuk kita bawakan kepada anda semua keluarga Malaysia. Tapi terlebih dahulu kita nak berehat seketika sekali lagi untuk kita memberi ruangan kepada rakan kita. Sudah pastinya sekarang ini kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. Ya, kembali bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat. Kita nak lanjutkan perbincangan kita berkenaan topik kita pada malam ini, iaitu berkenaan kesan AEFI. Adakah kita perlu takut ataupun tidak? Dan sudah pastinya kita sekarang ini dalam usaha untuk mewar-warkan kepada seluruh masyarakat Malaysia, khususnya bagi populasi dewasa, untuk mengambil dos penggalak. Namun, doktor, usaha ini akan dilakukan secara berterusan. Namun masih ada dalam kalangan keluarga Malaysia di luar sana, mungkin segelintir kecil cuma yang masih lagi ragu-ragu untuk mengambil dos penggalak. Mungkin ini ruangan yang terbaik untuk doktor memberikan pencerahan kepentingan pengambilan dos penggalak dan juga di sudut kes pelaporan kesan AEFI dos penggalak ini bagaimana, doktor? Okey. Saya pergi dulu kepada statistiknya supaya orang di luar sana jelaslah. Jadi di NPRA kita memantau keseluruhan dos penggalak ke dos primer ke, kita pantaukan. Jadi kita buat perbandingan. Bila kita buat perbandingan, kita dapati kadar pelaporan bagi
dos penggalak sebenarnya jauh lebih kecil daripada kadar pelaporan untuk dos primer. Saya mungkin salah satu sebabnya seperti Dr. Punita beritahu tadi, sebab dulu masa dos pertama orang takut sebab dia tak tahu apa orang kata what to expect, apa akan Sesuatu terjadi, yang baru, sesuatu baru. Jadi mungkin kebanyakan kesan samping tu mungkin kesan yang tadi stress related reactions tadi tu kan. Tapi kita dapati melalui pemantauan NPRA memang kesan samping untuk dos penggalak ni memang jauh lebih rendah daripada yang sebenarnya hanya 1/4 sahaja. Kalau kita tengok kadar dia lah 4 kali lebih rendah daripada keseluruhan. Jadi tak perlu risau. Lagi satu, kita pun pantau juga kesan serius dan kita dapati kesan serius untuk dos penggalak ni pun jauh lebih kurang lebih rendah daripada dos primer yang kita berikan dahulu. Kita pun sekarang ni orang ada juga yang risau pasal pemberian vaksin yang dulu dia dapat Sinovac lepas tu sekarang nak diberi Pfizer contohnya. Kita ada sebab kenapa perkara tu dijalankan sebegitu, sebab kajian telah menunjukkan bahawa orang yang mendapat, kita panggil heterologous, yang mana tak sama dia punya dos pertama, kedua dan dos primer dengan dos penggalak, disebabkan imun respon dia akan lebih tinggi daripada pemberian dos yang jenis vaksin yang sama. Sebab itu ada sebab kenapa dia dilakukan begitu. Dan kita tengok juga di negara lain macam mana, adakah sama trend pelaporannya. Kita dapati negara lain pun sama. Mereka pun melaporkan yang di dalam dos penggalak kadar pelaporan AEFI-nya adalah jauh lebih rendah daripada dos primer. Seperti Australia pun melaporkan yang sama, dan mereka juga memaklumkan yang pemberian dos secara heterologous berlainan, tak ada isu-isu keselamatan atau isu-isu keselamatan lah yang ditimbulkan, yang dikesan hasil dari pemberian dos yang jenis vaksin yang lain daripada dos primer. Sebenarnya bila kita sebut tentang dos booster kan, nama pun booster. Penggalak kan. Mungkin kena tukar nama kot supaya lebih santai dan dapat diterima. Sebab bila sebut booster sendiri, orang ingat macam mungkin nak bagi lebih, mungkin nak bagi lebih, ataupun bila dapat dos vaksin yang berbeza jadi risau. Sebab pertama mungkin mereka dapat Pfizer dos pertama dan dos kedua, yang tu mereka tak risau sangat. Tapi macam mana pula dengan orang yang menerima AstraZeneca dan Sinovac? Dulu diorang dah tahu dah kalau terima dos Sinovac atau AstraZeneca, kesan samping dia yang mereka alami itu dah tahu, dos pertama, dos kedua kan. Sekarang sesuatu yang baru, again Pfizer, sesuatu yang baru kan. Mungkin diorang dengar cerita daripada orang yang pernah mengambil Pfizer, diorang kata hari tu saya ambil Pfizer, saya rasa lebih sakit badan ke, lebih tak ada tenaga, macam tu kan. Tambah pula dengan kalau kita buka WhatsApp setiap hari ni, memang kita ada banyak grup kan sekarang WhatsApp ni, macam-macam berita yang kita dapat. Betul. Dan sumber berita ni tak tahu dari mana. Dia kata jangan ambil, kalau sudah ambil Sinovac, perlu ambil Sinovac. Kalau you seorang, contohnya saya, kalau you seorang Indian, jangan ambil yang daripada Europe country, kena ambil daripada Asian country. Contoh macam tu. So ini adalah sesuatu yang tidak benar. Bila kita menerima vaksin, kita bukan macam ambil saja sesuatu vaksin dan kita berikan kepada sesiapa saja di negara kita. Badan NPRA ni sebenarnya, walaupun kita daripada different unit kan, sebenarnya NPRA Malaysia ni adalah setanding dengan badan regulatory di luar negara, setaraf. Mereka adalah sangat very good at doing all their job. So pastilah mereka mengambil sesuatu yang boleh diberikan kepada rakyat kita. Dan kita pun tak buat garis panduan atau sesuka hati kita buat garis panduan, tak ada macam tu. Kita mengikut WHO, kita mengikut garis panduan daripada CDC. Kita meneliti kajian-kajian yang telah dibuat di luar negara dan bagaimana kesan daripada pemberian dos penggalak ni di luar negara. Kenapa perlu dos penggalak?
Kita tahu COVID ni adalah sesuatu yang baru ya. Sebelum ni kita tak tahu pun pasal COVID ni. Tiba-tiba 2019 kita tahu ada coronavirus, novel coronavirus kan, dan sekarang dah berubah nama dan sebagainya. Okey, bila wujudnya terciptanya vaksin, sebab ini adalah pandemik, satu dunia datang bergabung tenaga untuk mengurangkan atau meringankan beban daripada pandemik ni. Sebab dia punya impact tu sangat tinggi bila dia jadi pandemik. Ekonomi negara semua akan terganggu. Okey, sebab tu dia tercipta dengan cepat. Okey, nombor dua, diorang buat kajian kenapa setelah kita, kalau kita tengok pun setelah divaksin, jumlah kadar kematian di negara kita pun mengurang. Kalau kita banding dengan tahun lepas, tahun lepas saya selalu dengar, setiap seminggu saya dengar ada orang meninggal, orang yang saya kenali. Okey, saya pasti semua orang pun mengalami benda yang sama. Kita dengar setiap ada saja kawan atau keluarga atau sahabat andai kita yang meninggal dunia. Tapi bagaimana tahun ni? Dah kurang. Kita dengar COVID. Bukan saya tak cakap tak ada COVID ya. Memang kita tadi Munawar pun cakap kes makin meningkat. Tapi kita tak dengar ada kes kematian. Betul tak? Betul. Kalau kita tengok MIPS pun pesakit di MIPS dah berkurangan, hospital mula berfungsi macam biasa, even klinik kesihatan mula start balik program-program yang banyak dah kita tinggalkan sebab COVID ni. Banyak aktiviti-aktiviti di kesihatan yang terpaksa kita stop sebentar sebab kita fokus dekat COVID. Okey, so kita tengok imuniti badan kita setelah 3 hingga 6 bulan menerima vaksin pertama dan kedua, imuniti badan kita menurun, sebab tu terjadinya peningkatan kes. Okey, sebab tu diberikan dos penggalak ni. Dos penggalak ni kalau katakan Pfizer lah kan. Pfizer tu sama je dengan dos pertama dan dos kedua. Jadi mungkin orang yang terima Pfizer dia tak takut sangat. Tapi orang yang terima Sinovac ni dia fikir-fikir, boleh ke tak boleh ke? Selamat ke tak kan? Tapi kalau saranan WHO sendiri mengatakan walaupun diberikan Pfizer selepas Sinovac, dia punya imuniti meningkat jauh lebih bagus daripada diberikan Sinovac itu sendiri. Betul. Okay? Baik. Itu pencerahan yang cukup jelas untuk kita gambarkan kepada anda berkenaan kepentingan pengambilan vaksinasi dan juga bagi dos penggalak bagaimana ia memberi perlindungan yang lebih menyeluruh kepada kita semua keluarga Malaysia. Selepas ini kita akan ajukan soalan berkenaan bagaimana sekiranya anda mengalami kesan AEFI ini, bagaimana anda boleh melakukan pelaporan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Semuanya akan kita urungkaikan sebentar lagi. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Ya, masih lagi ruangan untuk kita berbicara berkenaan kesan AEFI. Doktor, kalau untuk individu di luar sana yang merasakan mereka mengalami kesan AEFI, apa antara kaedah-kaedah rawatan sering kali ditawarkan kepada mereka, Doktor? Okey, persediaan untuk memberi rawatan kepada penerima vaksin bukan selepas menerima vaksin di rumah ya. Kita bermula daripada PPV itu sendiri. Okey, sebelum kita start PPV ni banyak latihan diberikan, banyak kita buat training sesama kita sendiri. Macam mana kalau terjadinya anafilaksis di PPV, contohnya lah ya. Okey, sebab tu lepas menerima vaksin biasanya seseorang itu akan dipantau 15 hingga 30 minit. Macam Dr. Azwana kata tadi, anafilaksis banyak terjadi pada waktu durasi yang itulah 15 hingga 30 minit. Sebab tu mereka dipantau. Sekiranya terjadi apa-apa kesan samping sewaktu itu, kita ada ruang rawatan dekat PPV. Semua PPV dekat Malaysia ni memang ada ruang rawatan di mana kita boleh merawat pesakit ini. Sekiranya itu adalah AEFI yang ringan dan selepas pemerhatian kita di ruang rawatan, kita dapati mereka adalah stable, semuanya kembali seperti normal, kita membenarkan mereka pulang lah, kita benarkan mereka pulang. Tetapi sekiranya mereka perlu rawatan lebih lanjut, perlu pemantauan di hospital, kita bawa mereka ke hospital, kita akan admit mereka di hospital. Okey, setelah mereka pulang, sebab yang sakit dekat bahagian tangan, demam ni semua dia tak terjadi sejurus selepas mengambil vaksin. Biasanya untuk diri saya sendiri pun malam tu baru rasa sakit tangan, sengal macam tu kan. Demam pun malam baru timbul. So, kalau terjadi kesan samping ringan yang biasa kita baca ni, penat, lesu, letih, demam, sakit kepala, semua ni kita boleh ambil ubat sendiri seperti paracetamol ataupun ibuprofen. Semua saya rasa semua rumah ada paracetamol, Panadol macam tu kan. Kita boleh ambil untuk merawat sendiri. Tapi sekiranya membimbangkan atau ragu-ragu, segera pergi ke hospital.
ataupun pergi berjumpa dengan doktor dan bagi tahu mereka saya baru mengambil vaksin. Contohnya lah, saya kata tadi bengkak tangan kan, tapi tengok bengkak tangan ni makin lama makin membesar. Ataupun ada kesan merah pada kulit tempat disuntik tu, tapi bila kita balik rumah tu kita tengok kesannya adalah makin membesar. Ataupun kita suntik sebelah kiri, tapi yang kesannya sebelah kanan pula yang jadi merah ke, gatal satu badan ke, atau rasa macam nak pita macam tu, adalah kalau saya sendiri pun akan rasa bimbang dengan kesan samping seperti ini kan, kita manusia biasa. Okey, so kalau ada sesuatu yang membimbangkan, even though dia adalah kesan samping yang biasa seperti demam, sila pergi berjumpa dengan doktor. Okey, jangan duduk di rumah dan rasa ini adalah kesan samping biasa. Okey, tapi perlu bagi tahu dengan doktor yang saya baru mengambil vaksin, pukul berapa ke atau bila mengambil vaksin, supaya kita dapat lihat adakah ini berkaitan dengan vaksin itu sendiri ataupun ada sebab-sebab lain yang menyebabkan kesan samping ini. Okey, jadi dalam hal ini doktor, bagaimana dari sudut tata cara pelaporan kesan AEFI untuk individu yang selepas disuntik vaksin ni, doktor? So yang utama, kalau terkena kesan samping, macam Dr. Minta kata, dapatkan rawatan. Kalau dia serius, pergi berjumpa dengan doktor, dapatkan rawatan. Sebab tu kita selepas menerima vaksin kena peka dengan badan kita lah, apa kesan-kesan yang ada. Sebab itu penting untuk mendapatkan rawatan yang awal, supaya kita boleh rawat kalau ada kesan. Jadi kalau kita mendapat kesan serius dan kita pergi ke berjumpa dengan doktor, sebenarnya doktor kita tu ataupun kaki tangan kesihatan di ataupun pegawai farmasi di tempat kita berjumpa tu boleh membuat laporan untuk kita, sebab mereka memang dah cakna, dah tahu dah macam mana buat pelaporan, ada borang yang perlu diisi, ataupun kalau fasiliti kesihatan Kementerian Kesihatan, kita ada sistem kita panggil Pharmacy Information System yang kita boleh buat secara online, secara terus. Dan mereka juga boleh juga buat melalui laman sesawang NPRA, ada di bawah npra.gov.my. Dekat situ ada borang online, boleh isi. Jadi kaki tangan kesihatan kita, doktor kita boleh buat untuk bagi pihak kita kalau yang serius, yang memerlukan mereka mengisi. Kadang-kadang benda yang perlu isi tu lebih klinikal kan. Tetapi kita sendiri juga, katakanlah kita tak pergi pun ke mana-mana fasiliti kesihatan untuk dapatkan rawatan, tapi kita nak melaporkan, kita sendiri pun boleh laporkan sebagai penerima vaksin atau pengguna. Satu caranya melalui aplikasi MySejahtera kita untuk kesan-kesan yang ada disenaraikan di situ. Jadi katakanlah dalam senarai itu tak ada, tapi boleh juga kita buat laporan di laman sesawang NPRA. Kita pergi kat sana, ada pengguna, cari borang pengguna dan isi, boleh secara online. Kalau tak selesa secara online, kita boleh cetak, isi, email, post, semua boleh. Itu cara-caranya. Tapi yang penting kita lapor kalau kita dan dapatkan rawatan. Ya. Kalau teruk, dapatkan rawatan dahulu dan minta doktor, pandangan doktor sebab kena isi orang tu dengan betul. Okey, itu antara beberapa kaedah ataupun cara lah untuk kita melaporkan kesan AEFI selain melalui aplikasi MySejahtera. Anda boleh terus saja ke laman sawang rasmi www.npra.gov.my. Okey doktor, bila bercakap dengan kesan AEFI ini, mungkin dalam kesempatan yang ada ini, doktor boleh war-warkan kepada masyarakat di luar sana apa antara saranan yang boleh doktor sampaikan berkenaan dos penggalak ini, dan juga sekarang ini PICK Kids sedang pun giat dilaksanakan. Jadi masyarakat di luar sana jangan risau dengan kesan AEFI ini. Okey, kalau saranan saya pasti sarankan untuk mendapatkan booster. Sebab apa? Walaupun vaksin memang ada kesan samping, saya tak nafikan. Tapi bila kita tengok kesan samping ini dibandingkan dengan kesan-kesan yang terjadi akibat COVID itu sendiri, kesan samping daripada vaksin ini adalah jauh lebih rendah daripada yang terjadi maupun daripada kesan samping yang teruk ataupun kematian yang dilaporkan ya. Jadi lindungi diri anda, sebab anda bukan saja melindungi diri anda, tapi anda juga dengan mengambil booster ni anda melindungi keluarga anda di rumah tu. Sekarang Pick Kids dah bermula, so mungkin ramai yang belum mendaftar, sila daftar untuk Pick Kids sebab ada golongan yang tak dapat ambil vaksin kita perlu tahu yang tu. Contohnya anak yang berumur bawah daripada 5 tahun. Mereka perlu dilindungi. Macam mana kita nak lindungi mereka dengan kita mengambil vaksin juga. Okey? Itu yang saya nak sebut. Betul, setuju sangat.
Jadi hari ini kita dah banyak kupas pasal AEFI, pasal vaksin, pasal statistik. So abang kata tu biarlah data berbicara. Maksudnya kita dah jelas tadi macam mana kesan samping yang telah kita kumpulkan, kita telah kongsikan tadi. Jadi tak perlu takut untuk ambil dos pengalak sebab seperti Dr. Punita kata, kita kena imbangkan antara kita panggil faedah dan risikonya. Risikonya sangat kecil, risiko mendapat COVID lagi tinggi, sangat tinggi. Tambah dalam keadaan sekarang ni begitu ramai yang terkena jangkitan. Jadi kita kena lindung diri kita, lindung keluarga kita dan tak perlu takut. Tadi saya tak kongsikan yang Pick Kids pun memang jumlah pelaporan sangat lebih rendah daripada orang remaja dewasa. dan dewasa. Remaja dan dewasa. Jadi ya, Pick Kids, dos penggalak dapatkanlah segera sebab saya rasa Jangan dengar berita daripada viral. Kalau nak tahu betul-betul, pergi dekat sumber yang Sumber yang sahih. sah. Betul. Sumber yang Pergi sah. ke WHO punya website atau CDC atau KKM seperti itu. Dapatkan informasi yang sahih. betul. Betul, itu antara saranan utamalah untuk kita semua. Betapa pentingnya untuk kita mempercayai ataupun hanya membaca berita daripada sumber-sumber yang sahih saja, seperti daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan juga hari ini kita dah war-warkan berkenaan kepentingan pengambilan dos penggalak dan juga berkenaan kesan AEFI. Itu sangat penting untuk kita maklumkan kepada seluruh keluarga Malaysia yang menonton kita pada ketika ini. Alhamdulillah, satu ruangan yang cukup bermanfaat. InsyaAllah kita harapkan kepada anda semua yang mengalami kesan AEFI, anda boleh teruskan melaporkan tata cara pelaporannya ini kepada aplikasi MySejahtera ataupun terus saja ke laman sawangan rasmi NPRA. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua tetamu kita pada malam ini, Dr. Azwana Ramli, Ketua Penolong Pengarah Kanan Seksyen Pharmacovigilance, Bahagian Regulatori Farmasi Negara KKM, dan juga Dr. Punita Arinima, Pakar Perubatan Keluarga Klinik Kesihatan Semenyi. Terima kasih, Doktor. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, kepada anda semua yang terlepas menyaksikan siaran kami pada malam ini, anda boleh saksikan siaran ulangan pada hari Jumaat jam 3.30 petang. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan dengan topik yang bermanfaat sudah pastinya demi kepentingan kita bersama keluarga Malaysia. Sehingga kita berjumpa lagi, saya Munawar Azmi. Assalamualaikum, salam hormat keluarga Malaysia. Sudah pasti, Doktor, setiap minggu kami bawakan kepada keluarga Malaysia topik-topik yang sangat menarik dan berkaitan dengan kesihatan. Jadi sangat pentinglah untuk kita war-warkan berkenaan pematuhan SOP dan juga pemudaan norma baru, ya, Doktor. Betul. Terima kasih kerana selalu mengingatkan warga Malaysia lah mengenai SOP dan pemakaian mask dan juga vaksin. Untuk kebaikan bersama, kan? Ya. Untuk kebaikan bersama. Itu kata kunci yang boleh kita pegang, ya, Doktor. Betul. Lindung diri, lindung semua. Itu peranan kita semua dalam kita memberi perlindungan yang menyeluruh kepada seluruh keluarga Malaysia. Betul. Ingat, kepada anda semua, terus patuhi SOP dan juga pengawalan norma baharu sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. InsyaAllah dengan kerjasama dan juga peranan kita bersama, InsyaAllah kita dapat memerangi pandemik COVID-19 ini secara menyeluruh. InsyaAllah. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Salam hormat keluarga Malaysia.